أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Yang hormati pengurusi masjid, ahli jawatankuasa masjid, tuan-tuan imam, bilal, siap-siap seterusnya sidang jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala setelah kita menempuh hari-hari besar, bulan Ramadan, bulan haji, hari raya Aidil Fitri, hari raya Aidil Adha, dan juga awal Muharram pada tahun lepas, Nuzul Quran, Nisfu Sya'ban, Lailatul Qadar. Maka sekarang ni kita sudah berada di penghujung tahun Islam 1441. InsyaAllah dalam masa 2 minggu lagi kita akan bertemu pula dengan tahun baru Hijriah 1442, menunjukkan umur kita, usia kita, sama ada dunia ataupun manusia, semakin hari semakin meningkat usia dan umur mereka. Dan dalam masa yang sama, hari kiamat pun semakin hampir, ajal maut kita pun makin dekat. Itu putaran masa yang bergerak, tak pernah berhenti-henti. Bila sebut saja kehidupan dunia, dia berputar, bergerak, datang satu wabak, pergi satu wabak, datang satu wabak. Yang kita dapat makluman sekarang ni, penyakit denggi daripada nyamuk Aedes. Walaupun nampak nyamuk Aedes, tapi kuman denggi tak nampak. Kita sibuk dengan coronavirus, datang semula di Kedah sana. Kalau ada selang mara daripada Kedah, terpaksa kena cek dia datang daripada Kedah. Sekolah saya pastikan kelas-kelas ni ada tak saudara mara dia daripada Kedah datang, jumpa dia, kena cek. Bimbang takut coronavirus bergerak sebab tak nampak. Ini semua tuan-tuan benda yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kecil ke besar ke, kuat ke lemah ke, itu semua daripada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji dan menduga kita di dunia bahawasanya maju mana pun manusia, canggih macam mana pun teknologi, mereka tetap juga akan menghadapi masalah yang diuji oleh Allah, kecuali mereka kembali kepada ajaran yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ayat-ayat Al-Quran sudah pun menyatakan, allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika kamu ditimpa sebarang musibah, kamu kena sebut itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Hari ini tuan-tuan tengok dunia dilanda gejala yang sangat membimbangkan, menyebabkan ekonomi mereka, politik mereka jadi menurun. Negara-negara maju, negara-negara moden di barat sana sekarang dilanda krisis ekonomi yang sangat dahsyat. Golongan yang memegang kuasa pun sekarang sentiasa dilanda krisis.
sebab mereka sudah meninggalkan tempat rujukan ataupun pusaka yang ditinggalkan oleh Allah Ta'ala dan juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya menggunakan agama panduan untuk hidup atas dunia. Sebab itu Islam tu dipanggil, agama Islam ni dipanggil way of life. Bukan setakat agama pegangan semata-mata, tapi dia adalah sistem dalam kehidupan kita. Jadi bila kita tinggalkan sistem tu, akhirnya kita menggunakan sistem yang dicipta oleh manusia yang mempunyai fikiran yang tidak, jika mereka tidak berpandukan kepada sistem yang baik, dia akan datang sistem yang jahat. Seperti mana yang kita tengok sekarang, virus corona dicipta, direka oleh manusia untuk melemahkan sesama manusia. Akhirnya kita dilanda kesusahan yang berpanjangan, menyebabkan banyak tempat-tempat perniagaan, tempat-tempat yang kita sering usahakan, hari ini mendapat masalah, sehingga ekonomi kita, politik kita bercanggah sepanjang masa. Ini sebab itu ayat-ayat suci Al-Quran dia mukjizat yang khalidan fiha, maksudnya yang kekal. Al-Quran, Al-Hadis, dia mukjizat yang luar biasa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, kekal. Datanglah apa saja cubaan, Allah Ta'ala sebut saja dalam Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Siapa yang melupai peringatan Allah, lupa kepada cara mengingati Allah, sistem yang Allah tunjuk, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, mereka akan menghadapi hidup yang susah. Mereka jadi buntu. Macam mana nak mengatasi kehidupan yang mencabar ni, dengan kuman tak nampaknya, kena pakai likuk tutup mulut, tak pakai kan 1000 saman, minum di kedai, makan roti canai dengan air cawan je, RM5 je, datang penguasa saman 1000. Sebulan tak keluar sebab 1000 punya saman. Itu maknanya sangat bimbang kepada benda yang tak dapat kita tengok. Padahal Allah Ta'ala sudah sebut dalam Quran, allazina yu'minuna bil ghaib. Kita kena beriman dengan benda yang tak nampak, kena percaya tak nampak. Cuma janganlah sampai melampau-lampau. Ni kita minta ni sampai 31 Ogos ni cukuplah sembahyang renggang ni. Sembahyang renggang ni mana ada. Sembahyang jemaah ni sembahyang rapat. Sebab itu Tok Imam dulu selalu sebut rapat kasar, rapat kasar. Kan tak boleh. Jadi tak selesa sembahyang yang bukan sistem dia. Tapi oleh kerana dianya SOP, peraturan yang dia kuat kuasa kan, terpaksa kita kena ikut. Banyak mana nak buat benda tepek-tepek ni. Tempat sembahyang. Tuan pergi arah pendalaman sikit lagi dahsyat. Ada tali tu masih ada lagi. Lepas tu sembahyang Jumaat pun tak boleh semua, 250 je. Kesian korang tak boleh sembahyang Jumaat. SOP tu dah longgar dah, tapi ada yang tak dapat info, ataupun mungkin AJK pula guna dia punya SOP pula. Jadi masalah. Orang yang dah memang tak berapa nak ke masjid, alhamdulillah. Ini tuan-tuan, pada perkara-perkara yang menguji kita atas dunia, sama ada daripada sebesar-besar jawatan sampailah serendah-rendah jawatan. Orang yang memegang jawatan besar, ujiannya besar, amanah. Mereka pegang jawatan, mereka ingat dia kan benda tu benda yang mulia dah. Kita lupa jawatan-jawatan itu semua taklif dia panggil, tanggungjawab. Tapi mereka nak cari tashrif, nak cari kemasyhuran. Dia ketua, dia pengurusi,
dia apa ni, yang berhormat lah. Ini kita bukan semata-mata nak kemuliaan, tapi itu semua taklif, tanggungjawab. Tapi oleh kerana manusia sudah dilanda dengan ketamakan hidup di dunia, maka mereka memburu untuk menjadi kemasyhuran. Tapi akhirnya di dunia ni kita alamat laun akan gugur juga. Berapa ramai dah kita tengok orang-orang yang masyhur dahulu, sekarang kita jumpa dia tak tahu hala ke mana, tuju arah dia. Ini tuan-tuan. Sebab itu malam ni saya nak berkongsi dengan tuan-tuan tentang penyaksian bumi dan hari. Bumi yang kita duduk ni dan hari-hari yang kita lalui ni, dia juga akan menjadi saksi kita pada hari kiamat. Dia jadi saksi kita. Yang kita baca malam-malam Jumaat, surah Yasin ataupun surah Al-Kahfi, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, nanti pada hari kiamat kita punya mulut kita akan di stopkan untuk berkata-kata, tetapi yang berkata-kata ialah anggota badan kita pula. Bukan setakat anggota badan, bumi dan hari yang kita tempuhi ni pun akan jadi saksi. Sebab itu sembahyang dia galakkan kita berpindah-pindah. Tempat ni, masjid ni. Sebab tu semua akan jadi saksi. Makin banyak masjid kita sembahyang, makin banyak penyaksian akan datang kepada kita. Masjid ni. Apatah lagi kalau membina masjid tu. Tapi nak bina masjid macam mana lah? Kecuali orang-orang yang betul-betul kaya lah, dia bina masjid. Imam Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Katanya Nabi bersabda, dalam sebuah Nabi telah membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Zalzalah. Apa dia tuan-tuan? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Surah Zalzalah ni automatik, surah ni tajuknya cerita kiamat. Zalzalah ni goncangan yang kuat, goncangan yang dahsyat. Kita gempa bumi 7 skala Richter, 8 skala Richter pun dah takut lah. Tapi zalzalah pada hari kiamat lebih dahsyat lagi. Sebab itu kalau kita baca surah Zalzalah ni, takut kita. Allah Ta'ala bayangkan bagaimana nanti kita bila berhadapan dengan hari kiamat. Disebutkan sini, Nabi baca surah Zalzalah ni ayat yang keempat. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari kiamat nanti kata Allah, bumi menceritakan berita-beritanya. Bumi ni akan bercakap. Bi anna rabbaka awhalha, apa yang berlaku sebenarnya. Itu maknanya hari kiamat. Dalam rukun iman kita percaya pada hari kiamat. Rukun iman, percaya pada hari kiamat. Tak datang kiamat, tapi bila datang kiamat, orang pun terkejut. Apa ni? Jadi selepas membaca ayat tadi, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, tahukah kamu apakah khabar yang diceritakan oleh bumi? Kamu tahu tak bumi ni cerita apa? Bumi boleh bercakap? Jawab para sahabat, Allah Ta'ala dan Rasul saja yang tahu. Ni sahabat-sahabat ni memang mereka ni tawaduk tuan. Bila tanya saja, Allah dan Rasul lah yang tahu. Maka Nabi SAW bersabda, yang dimaksudkan bumi menceritakan beritanya itu ialah bumi akan menjadi saksi kepada apa-apa yang telah dilakukan oleh manusia di muka bumi ni. Duduklah kat mana pun. Sebab itu kita orang Islam, orang yang membuat hubungan terus dengan Allah, duduk kat mana-mana dah. Termasuk di zaman Nabi SAW. Dah, bukan zaman Nabi, zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar masa menjadi khalifah di Raun, kampung-kampung, desa-desa, untuk melihat rakyat dia. Ini yang siang-siang ni memang nampak semua, yang malam-malam mana nampak, yang terang-terang nampak, yang tersembunyi mana nampak. Tiba-tiba tengok terjumpa satu perempuan dan anak perempuan dia sedang mengumpulkan susu
susu lembu, ada kata susu kambing untuk dijual. Dia tengok satu perempuan dan juga anaknya, anak gadisnya sedang memproses susu kambing, letak dalam bekas tapis sebagainya. Bila Umar tengok saja, Umar hantar dia punya wakilnya untuk menguji anak ataupun perempuan ni. Untuk menguji perempuan ni. Makcik, boleh saya bukan nak beli susu lembu ni, bukan nak beli susu kambing, nak beli kambingnya. Boleh tak saya beli kambing? Dia tengah menguruskan susu. Kata apa ni, dijawab oleh anak gadis perempuan tu. Dia kata kalau nak beli kambing ni tak boleh sebab dia ada tuan dia. Kami ni hanya bekerja je. Tak apa, awak senyap-senyap beritahu tuan awak, kata kambing ni dia makan serigala. Dia tak tahu makan serigala ni. Kata anak gadis tadi, betul tak? Dia tak tahu, tetapi Tuhan kepada tuan tu tahu. Jadi Umar ni automatik dengar saja kata-kata tu, oh ini bukan orang biasa. Katanya satu anak gadis yang jujur lah. Mengikut riwayatnya, setelah beberapa tahun dia hantar pinang anak gadis ni, kahwinkan dengan anak Umar. Itulah katanya lahirnya Umar Ibn Aziz. Ini tuan-tuan, kaitan dengan kehidupan ni yang menyebabkan salah silap tu jadi elok. Lepas tu kita hari ni kadang-kadang orang pula bagi lakak, bagi gelaran. Orang ni macam anak-anak, orang ni macam ular. Maksud anak-anak tu dia makan senyap-senyap, tak sedar. Nampak steady je, habis batu-batunya belasah, kayunya belasah. Nampak steady je, kurus je orang ni. Rasa lagi pula macam ular, mestinya isteri dia pula, dia nampak steady, isteri dia pula jadi ganas. Ini benda-benda yang berkaitan dengan kehidupan kita akan menjadi saksi pada hari kiamat. Atas dunia ni berbagai-bagai benda boleh dilakukan. Sebab itu Nabi SAW menjawab pertanyaan, tolong jawab tanyaan yang ditanya tadi. Tahukah kamu apakah khabar diceritakan oleh bumi? Maka Nabi jawab sendiri bahawasanya bumi akan bersaksi terhadap apa-apa yang telah dilakukan oleh manusia di muka bumi ni. Tak boleh nak elak lah kita nanti. Bumi akan berkata bahawa si fulan itu telah melakukan sesuatu di belakangku. Bumi akan beritahu. Ini tuan-tuan, Allah Ta'ala nak balas manusia ni, amalan manusia ni dengan amal yang seadil-adilnya. Kerana kita atas dunia ni banyak penganiayaan, banyak pengkhianatan. Kadang-kadang orang ni berhak mendapat hak dia tapi dia abaikan oleh kerana ada orang lain yang memang mencari jalan untuk menenggek ataupun mencari ruang, sama ada melalui orang dalam ataupun melalui sifat yang mengampu-ngampunya. Sebab itu tadi saya dapat info daripada guru saya, sedang sakit sekarang ni. Dia pesan kepada ustaz-ustaz yang melawat dia. Dia kata ajarlah anak-anak murid kamu dengan ikhlas kerana Allah, dan ajarlah anak-anak murid kita dengan ikhlas. Sebab budak-budak pelajar ni, kita mana tahu dia punya nanti di akhir nanti dia jadi apa. Walaupun kita didik dia dengan cara agama, lah tengok dia jadi bahagian lain. Kita cerita dia hal-hal agama, tiba-tiba tengok dia kerja di bahagian lain. Walaupun kerja bahagian lain, tapi asas-asas agama dia ada. Dia akan jaga sektor yang dia kerja tu. Kalau dia jadi seorang anggota keselamatan, polis, dia akan jadi polis yang bersifat yang amanah. Kalau dia menjadi pegawai immigration, dia akan gunakan kuasa dia dengan cara yang baik. Itu pesan guru-guru yang tengah uzur lah, yang sempat kawan-kawan ngeziarah. Dia bersama-sambung. Ketika manusia dibangkitkan daripada mahsyar nanti,
Allah Ta'ala telah menyediakan saksi-saksi yang bakal menceritakan segala amal manusia. Sebab itu kita tahu ni, kenapa orang ada saja dia panggil apa? Tak ngam, berselisih faham, tidak mesra tak? Sebab mesti ada sesuatu yang dia buat, benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Sepatutnya kita ni hubungan baik. Di masjid-masjid kadang-kadang ada, dia tak elok hubungan tu, dia tak ngam elok tak? Patutnya hubungan yang sangat mesra, sebab kita bertemu di rumah Allah. Tapi ada yang ada hangat. Banyak tempat saya jumpa, kadang-kadang ada yang menolak, berhenti, letak jawatan dan sebagainya, kerana kerana terasa hati sebagainya. Walhal benda tu boleh diselesaikan dengan cara yang baik, supaya pengurusan masjid kita berjalan dengan lancar. Wang-wang masjid digunakan dengan betul. Bukan kita sibuk nak mengumpul-ngumpulkan wang kita banyak. Kita tak perlu kepada wang yang banyak. Kita perlukan kepada orang yang ramai. Bila orang ramai, automatik wang tu akan datang. Saya jumpa masjid, tuan-tuan, dia nak tukar kapet je. Dalam masa 2 bulan dia boleh bayar kapet tu. Harga banyak mana tak? Oleh kerana kemesraan dia dengan jemaah, rupa-rupanya ada jemaah-jemaah yang hebat-hebat. Ada satu masjid, masjid dia bapak panas ni. Suruh pasal aircon. Dia kata nanti siapa nak bayar bil api? Dia pula. Macam masjid dia pula. Orang kata pasang je, nanti adalah orang yang baginya. Bila dia isytihar je, tuan-tuan, orang ni bawa 2 ekor, orang ni bawa 2 ekor. Semuanya ada orang yang tolong bayar, sebab orang nak menumpang pahala. Bila kita sejuk semayang tak, kita semayang selesa lah. Ini semayang tempat Tuan Imam panas. Sudah lah. Rupanya ekor bagian Tuan Imam tak hidup, rosak. Orang lain steady je, Tuan Imam berbelur. Itu pun masalah juga. Biar kita menjaga dengan baik, kerana ianya mendapat keberkatan dan dia akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti. Walaupun Allah Ta'ala telah menghantar malaikat-malaikat untuk mencatat amal-amal kita semua, sama ada amal yang baik dan buruk, namanya malaikat Raqib dan Atid, tetapi amal-amal kita tu akan diperincikan, rekod peribadi manusia, maknanya dengan sehalus-halusnya rekod tu semua ada. Disediakan bukan manusia, oleh para malaikat, untuk membuktikan seseorang itu mempunyai amal-amal yang soleh ataupun yang sebaliknya. Tuan, saya baca buku Tanbihul Ghafilin kat masjid saya, kisah orang Bani Israel. Bani Israel ni tu Bani yang banyak membunuh Nabi-Nabi. Lama masa dia, ramai Nabi-Nabi lahir, tapi banyak dia bunuh Nabi-Nabi. Ni tinggal sekarang Israel lah. Tuan-tuan tahu orang Bani Israel ni, dia pelik-pelik perangai dia. Kita setakat makan-makan sembang-sembang, dia tak, dia berjalan gen dia, tiba-tiba nampak kubur, jom kita pergi kubur, kita semayang sini, kita doa kepada Tuhan. Pergi dia kubur, semayang ajak doa supaya orang kubur tu keluar. Ini zaman Bani Israel je lah. Zaman kita sekarang tuan-tuan buat tak keluar lah, kecuali keluar Piramli punya keluar lah. Cubaan keluar tu, itu filem lah. Semayang ajak, nak minta supaya orang kubur ni keluar. Tengah-tengah semayang ajak doa siap semayang, keluar satu kepala, mukanya warna hitam. Orang tanya dia, awak ni berapa lama dah mati? Dia kata, saya dah 90 tahun dah meninggal dunia, tapi sampai sekarang, dia kata, saya terasa lagi keperitan masa nak mati tu. Orang banyak saya tengok dekat dahi ni ada lambang tanda orang soleh dekat dahi ni. Ada tanda lambang tu pun 90 tahun dah mati, masih berasa lagi pedih dia.
Tapi tak tahu lah lambang ni kadang-kadang ada orang ada lambang ni tonyoh dah dindingnya dah nampak lambang. Kononnya kedai ni kalau ada tanda tu orang soleh. Tak semestinya. Orang ni 90 tahun dah meninggal, tiba-tiba keluar daripada kubur, dah bercakap cerita dia dah 90 tahun dah mati, tapi sampai sekarang terasa lagi pedih dia. Tapi masuk balik lepas tu. Dia masuk balik. Ini kaum Bani Israel. Kita hari ni kalau keluar gitu, air berat lah. Habislah keluar dalam berita semua hangat lah, viral selalu lah. Tak ada, zaman sekarang memang tak ada tuan-tuan. Tu zaman Bani Israel macam-macam benda berlaku, Tuhan nak tunjukkan kepada orang tu. Tapi zaman kita dah tak ada lah. Cukup dengan kita membaca kisah-kisah silam untuk menjadi pedoman kita sekarang. Macam-macam zaman kisah zaman silam. Zaman sekarang teknologi canggih pula, dalam telefon tu keluar kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Yunus. Kita boleh baca dengan terang. Nabi Yunus tu macam-macam. Kemudian Nabi Musa suruh belajar lagi. Nabi Musa Allah telah perintah suruh belajar lagi. Belajar dia, pergi dengan kawan dia berjalan. Masa dulu mana ada macam kita naik kereta, motor, kapal terbang, jalan kaki, naik unta, naik kuda. Rupa-rupanya dah dia beritahu kepada dia, nak berjalan nanti, nak cari guru tu, kena cari guru tu di tempat yang pelik-pelik. Apa peliknya? Rupanya mereka ni berjalan bawa bekal lah. Macam kita dulu sekarang, dulu mana ada kedai-kedai macam sekarang, bawa bekal lah. Rupa-rupanya sampai satu tempat, dia berehat daripada penat, nak makan nasi, buka ikan yang digoreng, hidup pergi ke laut. Yang dibawa oleh pembantu Nabi Musa. Nabi Musa tak tahu. Lepas itu dia berjalan lagi. Dah jalan tu dia tanya pembantu dia, jumpa tak benda pelik berlaku? Jumpa tadi. Dia kata ikan dia hidup terus sungai. Kenapa tak beritahu saya? Kata Nabi Musa. Pusing balik. Rupanya tempat pelik tu lah ada sesuatu. Jumpa Nabi Khidir kat situ. Yang Allah Ta'ala suruh Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir. Rupanya Nabi Khidir ni tinggi lagi ilmu daripada Nabi Musa, walaupun dia sama-sama Nabi, sehingga Allah Ta'ala suruh Musa ni belajar dengan Khidir. Tapi nak belajar dengan Khidir, dia beritahu segala yang dibuat jangan tegur. Rupanya apa yang Khidir buat, Nabi Musa tak sanggup tengok. Apa dia? Bunuh satu budak, bunuh anak, bunuh budak lelaki. Marah dia kalau bunuh. Aku dah beritahu tadi jangan tegur. Tapi tegur juga, tapi dimaafkan lagi lah. Kata Khidir, sebab apa aku bunuh dia ni? Sebab dia ni, anak ni nanti bila dosa, dia akan menyesatkan mak ayah dia. Dia akan mengkufurkan mak ayah dia. Sebelum dia jadi gitu, aku bunuh dia. Ilmu dia tu tinggi sangat, sampai dia boleh tahu. Kita kalau tahu gitu selesai. Tengok lahir-lahir anak awak ni besar tak guna, sembelih selalu tapi tak ada sama kita. Ini berlaku kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul saja. Nabi Ibrahim sembelih anaknya Ismail, itu Nabi-Nabi. Walaupun dia sembelih, akhirnya dia tukar kepada kibas. Kita hari ni kalau sembelih jadi terus lah, mati lah, tangkap polis, kita masuk penjara. Itu ketinggian Nabi Khidir. Jalan lagi, Nabi Khidir maafkan. Ni baru pertama kali buat salah. Naik bot pula tempat penambang. Tempat bot nambang. Dalam ramai bot-bot tu, tiba-tiba bot yang dia naik tu, dia sampai ke sana, dekat sampai tu dia bocorkan. Kata Nabi Musa, kenapa orang ni pendapatan dia ni je, penambang ni lah untuk tanggung anak isteri dia, kenapa dia bocorkan? Kata Nabi Musa, kata Nabi Khidir, jangan tanya lah, aku dah beritahu tadi jangan tanya. Tak apa-apa Musa, minta maaf, ni kali kedua, minta maaf lah. Tapi sebelum tu aku nak beritahu kau sebab apa aku bocorkan bot ni, kerana pemerintah zalim. Pemerintah akan ambil semua bot-bot ni, kecuali bot-bot yang tak elok saja. Jadi bot ni bocor lah, tak elok tak ambil lah. Boleh tak ambil, selepas tu dia boleh bela balik dan boleh teruskan kerja dia menjadi penambang tadi, dapat tanggung anak bini dia.
Rupanya sampai tahap itu tingginya ilmu Nabi Khidir. Selagi jumpa lepas ni, rupanya yang ketiga ni Nabi Khidir tak tahu tak boleh jadi anak murid dia balik dia bina satu kubu, satu dinding di tempat yang tertentu lah. Rupanya Nabi Khidir kata, bila ditanya kenapa bina kubu ni, kata Nabi Khidir, harta anak yatim ni banyak, kalau tak dibina kubu ni, nescaya akan dirampas oleh saudara mara dia, orang-orang lain dah. Rupanya banyak harta anak-anak yatim ataupun harta-harta yang tak sepatutnya dikhianati oleh orang lain. Itu tuan-tuan, Nabi Allah Khidir dari segi ilmu dia melebihi daripada Nabi Musa. Walaupun demikian Allah Ta'ala suruh Musa ni ke belajar. Ini benda-benda yang berlaku zaman-zaman dahulu menjadi contoh kepada kita pada masa sekarang. Jadi Allah Ta'ala menghantar malaikat untuk mencatat segala amal-amal baik dan amal-amal buruk secara terperinci. Bukan secara umum, terperinci, detail betul. Bayangkan tuan-tuan, rekod peribadi manusia yang disediakan oleh malaikat sudah cukup lengkap untuk membuktikan seseorang itu mempunyai amal soleh atau amal sebaliknya. Betul, kadang-kadang kalau kita buat amal bukan kerana Allah, amal kita akan jadi rosak. Walaupun kita menguruskan masjid bukan kerana Allah, kerana nak masyhur, akan jadi rosak. Menguruskan organisasi lah, kononnya untuk masyhur, tapi tak, rupanya bukan kerana masyhur, kerana nak kepentingan diri dia. Akhirnya sektor tu jadi bankrupt. Cuba tuan-tuan tengok banyak tempat-tempat syarikat jadi rugi. Kenapa jadi rugi ni? Sebab penyelewengan. Mereka lupa tak bahawasanya Allah Ta'ala yang menentukan segala rezeki dan juga hak mereka, tapi mereka tamak, akhirnya sumber mereka tu menjadi merosot. Walaupun begitu, Allah Ta'ala tetap mendatangkan saksi-saksinya. Maknanya walaupun direkod, tapi saksi tetap ada, demi untuk melengkapkan pertuduhan kepada hambanya di Mahkamah Agung pada hari kiamat. Sebab itu tuan-tuan, sebelum berlakunya hari kiamat ni, ditapis tu macam-macam. Ada 7 rasanya tapisan. Mula-mula masuk alam barzah, kemudian bangkit pada mahsyar, kemudian pergi pula dengan namanya mizan, kemudian pergi pula titan sirat, berbagai-bagai, lalu pula telaga Kausar. Untuk mendapat, untuk mencari siapa sebenarnya orang-orang yang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun nak balas betul dengan sejujur-jujurnya, bukan balas ikut kehendak dia lah. Macam hari ni orang ikut kehendak siapa yang baik dengan dia, akhirnya benda tu jadi punah. Dalam beberapa siri, kalau kita tengok bab-bab yang dahulu, kita akan melihat bahawa saksi-saksi manusia di akhirat ini semuanya berdasarkan nas Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Bukan kita sebut-sebut saja, ada dia punya dalil dia. Yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran dan hadis daripada anggota tubuh manusia, antaranya surah Yasin tadi, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu saksi ayat-ayatnya yang bercakap benar di mahkamah Allah Ta'ala berdasarkan hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Maka bertambah satu lagi saksi untuk manusia, iaitu bumi. Maknanya selain daripada anggota badan, bumi ini jadi saksi. Bumi tempat manusia tinggal ataupun gelanggang, seumpama gelanggang pentas untuk dilakonkan sebagai watak, sama ada dia jadi watak baik atau tak baik, hanyalah makhluk bumi ni, hanyalah makhluk beku. Maknanya dia hanya semata-mata bumi dah, kalau kita tengok dari segi zahiriah saja. Yang tak pernah membantah apa-apa, buat apa saja bumi ni, dia tidak akan bergerak.
diberikan, tetapi pada hari kiamat nanti Allah telah berikan dia keupayaan untuk berkata-kata, menjadi saksi kepada kita semua ni dan segala gelagat mereka. Tak payah tunggu hari kiamat, tuan-tuan. Tak. Kita dengar dulu di Bukit Kota Kinabalu, Bukit KK ke, Gunung Kinabalu, bergegar gunung tu. Ada je geng-geng saya sekolah tu, orang Sabah. Dia kata rumah dia tak jauh sangat dengan gunung tu. Batu-batu jatuh dekat dengan rumah dia dah. Takut orang. Bila diorang kaji-kaji, rupanya gunung tu bergegar kerana pelancong-pelancong ni naik ke atas tu, dah sampai ke atas ni telanjang. Dah orang putih kan, seronok sangat, merdeka. Dia kata, dia buka semua baju, keluar. Gunung pun bergegar, marah lah maknanya. Apatah lagi pada hari kiamat nanti. Nah, ini semua akan bertutur, akan menjadi saksi kepada tingkah laku perangai manusia yang dia buat di dunia ni. Abu Naim meriwayatkan sebuah hadis lain. Tidak ada suatu hari yang mendatangi keturunan Adam kecuali hari itu memanggil dia. Maknanya setiap hari ni, hari itu akan panggil, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah hari yang baru. Setiap hari ni akan jadi saksi. Aku dikirim oleh Allah untuk melihat apa yang kamu kerjakan dan akan menjadi saksi kamu di akhirat nanti. Jadi hari itu, hari-hari kita lalui itu akan jadi saksi kepada kita. Sebab itu kita bila tak ada perubahan, rugi. Apatah lagi masa PKP ni, nak pergi masjid tak boleh, nak sembahyang jemaah tak boleh, kena sembahyang di rumah je lah. Sembahyang di rumah banyaklah kurangnya. Antaranya iktikaf di masjid tak dapat dah, berjalan ke masjid tak dapat dah, hanya di rumah saja. Di rumah pula belum tentu lagi kita dapat macam masjid. Nak kumpulkan anak-anak bukan senang. Seorang duduk bilik sana, seorang duduk bilik air, seorang tandas, seorang sakit perut. Tak kumpulkan senang. Tapi di masjid, Masya Allah, kita memang bersedia untuk datang ramai-ramai. Itu penyaksian. Hadis riwayat Abu Naim juga menambah lagi. Dia kata kali ini hari yang didatangi oleh Allah Ta'ala sebagai saksi kepada manusia. Bukan setakat hari saja, tetapi bukan setakat bumi saja. Setiap hari yang silih berganti. Penggantian itu menunjukkan bahawa hari sentiasa baru. Sekejap saja tuan, sekarang dah Zulhijjah, 16 Zulhijjah. Maknanya tinggal bukan 2 minggu lagi, masuk pula awal Muharram. Begitulah berterusannya sampailah pula nanti sampai Zulhijjah pula, bulan Zulhijjah pula. Begitulah berterusan bertahun-tahun. Akhirnya kita pun semakin lama semakin uzur yang berkurang. Dinasti baru pula naik dah. Begitulah tuan-tuan kehidupan kita, sehinggalah datangnya malaikat Israfil tiupkan sangkakala, habislah manusia ni, dimatikan semua. Maknanya kiamat sekarang ni ramai dah manusia mati dah. Kemarin dulu dah, semalam dah, letupan di Lebanon, orang boleh tangkap video dah. Sekarang zaman sekarang jangan main tuan-tuan. Orang mati pun boleh tangkap. Mati tengah sembahyang, mati tengah berjoging, mati tengah menyanyi. Letupan tu pula kuat, macam-macam. Di Lebanon ni memang banyak ujian tuan-tuan. Lebanon ni asalnya negara orang Islam, orang Arab, tapi mereka akhirnya Allah telah anugerahkan wajah mereka cantik. Lebanon ni di antara orang yang tercantik di dunia memang. Walaupun negara lain awal dah, pergi Lebanon ni paling cantik, tapi mereka lupa kepada anugerah Allah. Akhirnya negara dia macam dia buat seperti Hollywood, padang pasir, Hollywood Timur Tengah. Habis rakyat dia menjadi Kristian dengan sebab lekanya mereka. Padahal mereka ni orang Arab, bahasa Arab, tapi datang orang-orang Kristian, Yahudi, punahkan mereka dengan pengaruh-pengaruh luar. Apatah lagi menggunakan rupa parah mereka yang cantik-cantik. Ini tuan-tuan keadaan manusia ini. Terbitnya fajar pada setiap waktu pagi, berarti satu hari baru mendatangi kita. Setiap hari datang tu dah.
Satu hari datang, tuan-tuan tengok dalam FB Dr. Nordin. Ya, Dr. Nordin selalu tengok dia tunjukkan waktu pagi ni. Tengok waktu pagi menjelma dah. Dia banyak buat terapi jiwa kita. Termasuklah makan makanan, sayur-sayuran, daun-daun untuk menyegarkan manusia ni. Jadi ahli neraka berpuas hati dengan pesanan saksi-saksi. Nanti pada hari kiamat, orang yang masuk syurga puas hati, masuk neraka pun terpaksa redha lah. Sebab semua saksi telah pun didatangkan kepada mereka. Maka bila berlaku demikian, kita yang masih hidup ni sama-sama kita gunakan, supaya gunakan ruang dengan sebaik-baiknya, supaya saksi-saksi kita nanti saksi yang membela kita untuk menuju keredaan Allah. Kerana kita masih berada di dunia, ruang-ruang masih ada, pintu taubat masih terbuka. Mari sama-sama kita gunakan ruang. Apatah lagi tahun baru hijrah pun semakin hampir. Kita mulakan tahun baru nanti dengan niat dan azam yang kuat untuk kita kembali menyahut surah Allah dan mengembangkan agama Allah serta istiqamah dalam menunaikan perintah Allah, terutamanya di negara kita yang bertuah ini. Hari ini kita tengok bangsa kita pun dah mula bersatu. Maka gunakan agama sebagai panduan hidup yang telah ditinggalkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, Al-Quran dan juga Al-Hadis, InsyaAllah. Jadi sekadar itu sajalah yang dapat kita kongsikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.